Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi dengan sesi PDPR kita. Dan kita akan masuk pada bab 2 bagi subjek sains tingkatan 4 2021, iaitu bab bantuan kecemasan. Okey. Banyak perkara yang kita akan bincangkan di sini selepas kita membincangkan dalam bab 1, iaitu perlindungan diri dalam amal. Yang kita akan tengok adalah resusitasi kardiopulmonary ataupun dikenali sebagai CPR. So, hari ini kita akan membincangkan topik inilah. Baik, di akhir pembelajaran, dalam topik ini murid dapat apa? Yang pertama, menyatakan apakah itu CPR dan situasi yang memerlukan CPR. Yang kedua, menerangkan kepentingan CPR. Itu dua objektif kita hari ini. Baik, sebelum kita pergi ke lebih ke depan, kita perlu tahu dulu apa itu maksud CPR. CPR apa? CPR ialah resusitasi kardiopulmonary ataupun dikenali sebagai cardiopulmonary resuscitation dalam bahasa Inggeris, dan juga disebut sebagai CPR secara singkatannya ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan di dalam mulut mangsa untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasannya. Biasa kamu tengok ni, orang letak tangan atas dada tu dan dia akan pump dada kawan tu dia tiup mulut supaya supaya untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasannya. Boleh cakap situ. Itu maksud dia. Ni objektif utama kita ni. Kita kena tahu dulu apa maksud CPR. Baik. Ada beberapa situasi yang memerlukan CPR. Kalau kita tengok pada peta ni, peta yang pertama ni, tengok biasanya maklumat yang kita boleh dapat mengenai CPR ni di hospital, laman web, buku kesihatan, dan ada lagi tempat-tempat lain, contoh macam TV pun ada kan, dan YouTube pun ada. Tapi biasanya 3 tempat ni utamalah kita boleh tahu cara ataupun situasi yang memerlukan CPR. Baik. Keadaan individu yang memerlukan CPR, yang pertama, jika seseorang individu itu tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Kita akan tengok macam mana rangsangan tu. Yang kedua, jika individu tidak bernafas. Bukan mati, maksudnya dia tidak bernafas. Mungkin jantung dia tidak berdegup. Dan jika seseorang individu itu tiada degupan jantung atau nadi. Nanti kita tengok macam mana boleh jadi macam tu. Rangsangan ni, maksudnya bila kita kejutkan dia tidak menjawab. Bila tak menjawab, ini kita akan gunakan CPR untuk bantu dia. Bila tidak bernafas, sekali kita akan tengok macam mana boleh jadi tidak bernafas tu. Keadaan yang dinyatakan mungkin disebabkan oleh apa yang menyebabkan tadi 3 situasi tadi. Yang pertamanya mungkin serangan jantung. Jantung dia sakit, dia terkena jantung punya serangan. Bila terkena serangan jantung, secara tidak langsung dia tidak boleh bernafas, jantung dia tidak berdegup dan juga tidak memberikan respon bila diberi rangsangan. Keadaan yang kedua mungkin disebabkan oleh terkena apa ni? Kalau tengok ni, kawan ni kena apa? Kena api ke? Bukan, ni kena renjatan elektrik. Renjatan elektrik menyebabkan dia jatuh pingsan dan tidak nampak macam tidak bernyawa. Tapi dia masih boleh diselamatkan. Menggunakan keadaan CPR tadi. Keadaan yang ketiga, yang ni yang selalu berlaku disebabkan oleh lemas. Dalam drama banyak sangat tunjuk CPR bila lemas CPR. Sebab apa? Sebab bila lemas, dia secara tidak langsung dia tidak boleh bernafas. Sebab paru-paru dia penuh dengan air kan. So lemas merupakan salah satu keadaan yang boleh menyebabkan tadi. Jantung tidak berdegup, nadi tak ada, tidak bernafas dan tidak memberi respon apabila diberi rangsangan. Dan juga terkena penahan petir.
Penahan petir juga menyebabkan seseorang itu kolaps atau pingsan ataupun jatuh kan. Dia terkejut, dia jatuh. Ini pun menyebabkan seseorang itu tak boleh memberi respon. Jantung dia mungkin berhenti dan kadang-kadang boleh menyebabkan juga dia tidak bernafas. Okey. Baik, bila kita dah tahu keadaan dan apa yang menyebabkan keadaan itu berlaku, keadaan yang tadi tidak bernafas, jantung tidak berdegup, nadi tidak berfungsi, dan tidak memberi respon. Jadi kita kena tahu satu kaedah untuk menyelamatkan orang tu. Dan kaedah sesuatu adalah kaedah CPR. Okey. CPR adalah kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan. Orang ramai sangat digalakkan untuk mempelajari kaedah CPR dengan betul supaya dapat menyelamatkan nyawa seseorang sebelum bantuan paramedik tiba. Ingat, kena pelajari kaedah CPR dengan betul. Key dekat sini, CPR dengan betul. Kalau tak betul, dia bukan menyelamatkan, dia akan membunuh. Salah tekan kat lagi, mati tu. Salah tiup lagi, pingsan tu. Sebelum bantuan paramedik tiba. Kita nak buat tu pun kena telefon juga paramedik. Jangan buat pandai-pandai tak telefon hospital juga. Sebelum hospital sampai ataupun pihak doktor ataupun bantuan sampai, kita bantu dulu secara betul. Baik, jika kaedah ini tidak dilakukan dengan betul, tengok apa kesan dia. Yang pertama, ni bahaya ni kesan kawan tu. Tulang rusuk mangsa boleh patah atau udara dihembus tak ke dalam mulut, tak sampai ke paru dia. Bila tak sampai ke paru dia, jadi bantuan itu tidak sampai. Bila bantuan itu tidak sampai, apa yang akan jadi? Pesakit ni akan menjadi lebih teruk dan lebih berbahaya kepada dia. Okey, kaedah yang pertama. Apa yang kita kena buat? Yang pertama, bila kita tengok seseorang itu pingsan ataupun kita memang duduk situ, kawan kamu lemah, kamu selamatkan dia. Tapi apa yang kamu nak kena buat? Yang pertamanya, pastikan sekitaran dia selamat. Kita tengok dulu, ada kok saya tengah-tengah angkat dia, belakang dia ada kaca, tekan-tekan, tertikam berkaca ke. Kalau kamu tengok dia aksiden. Kalau kamu tengok dia lemas, tengok tepi, duduk tepi sungai kan, kok ada ular pula tadi. So kena tengok keadaan sekitar selamat. Bila sekitar selamat, kena periksa respon. Tepuk bahu dia. Bangun, bangun. Okey dah ni? Okey dah. Kalau dia tak berbunyi apa-apa, kita kena jerit tolong. Okey, jerit tolong. Jerit tolong dan minta bantuan orang lain di sekeliling untuk menghubungi talian kecemasan 999. Kalau tak ada orang, kalau tak ada, kita telefon. Kalau ada handset kita telefon 999, bagi tahu ada kecemasan. Setelah kita tanya dia, kalau tak ada respon. Okey, langkah yang kedua, buka saluran pernafasan. Macam mana kita nak buat? Yang pertama, pastikan mangsa berbaring dengan bahagian dadanya menghadap ke atas di permukaan yang rata. Okey, baringkan dia betul-betul. Dada dia ke atas. Dongak kepala mangsa ke belakang. Tolak kepala dia dan tolak bau dia ke dagu dia ke atas. Macam tu. Dan dengar bunyi nafas ada tak? Daripada mulut dan hidung dia. Kita boleh dengar bunyi. Kalau tak bunyi, periksa sama ada bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi. Dengan mendengar bunyi. Kat sini dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung. Okey. Bila keadaan ini kamu dah buat, apa yang kamu nak buat seterusnya? Jika nadi atau pernafasan tidak dikesan, kita kena buat teknik tekanan dada untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Letakkan sebelah tangan di atas, tangan mula buat macam ni. Kemudian bangun dan condongkan sikit badan ke depan, bahu serta tegak di atas dada mangsa. Sebelum tu jari kamu letak macam tu. Jangan dua-dua macam ni. Jari kena macam tu. Letak atas dada dia. Letak atas dada dia. Kemudian dia macam ni, jari kamu macam tu, dia tegak macam tu. Tekan. Bila tekan lebih kurang 5 cm, dia bukan macam tu. Dia macam 5 cm target dan tidak lebih dari 6 cm. Lepaskan tekanan dengan tangan masih pada dada mangsa.
Biarkan dada mangsa kembang semula sepenuhnya sebelum tekanan seterusnya dilakukan. Okey. Tekanan dada dilakukan dengan kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Cuba tengok kat sini. Ni, bentuk jari. Letak di sini. Jangan letak di kawasan lain. Kalau letak sini, silap pam, patah rusuk dia. Tekan sini, sekali, termuntah terus. Sebab kamu tekan perut. So, kena letak di kawasan ni. Sternum ni. Kamu tekan sini, kita akan pump dada dia supaya paru-paru dia berfungsi balik. Okey. 100 hingga 120. 100 hingga 120 tekanan per minit. Per minit. Maksudnya 1 minit 2 kali tekan. 1 saat 2 kali tekan. Contoh. Kalau tak ada pernafasan lagi, picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat setiap hembusan. Tapi bukan fuh itu, masuk dalam mulut dia terus. Masa ni jangan kira mulut tu busuk tak busuk lah. Kita kena guna cara ni untuk membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke paru-paru. Kena picit hidung. Supaya kalau kita tak picit hidung, kita tiup, nanti dia akan keluar ke hidung balik. Picit hidung dan tiup. Dan udara beroksigen ni akan masuk ke dalam trakea dan sampai ke paru. Seterusnya tekan balik. Tekan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut. Okey. Dan dilakukan secara berulangan sehingga ambulans tiba dan sehingga mangsa sedar. Buat sampai dia sedar. Tapi jika mangsa tidak sedar, cuba ubah kedudukannya badan mangsa dalam keadaan menyiring. Buat sampai dia sedar. Kalau kamu rasa dia boleh ada potensi untuk terus hidup lah. Kalau kita tengok dia macam dah buat pun tak bangun lah, tak apa, kita tunggu hingga bantuan lah, nak buat macam mana kan. Tapi pastikan kamu kena belajar cara ni dengan betul. Tak apa, lagi saya akan sediakan video macam mana demonstrasi CPR ni dilakukan. Okey. Kat sini kamu boleh tengok macam mana kaedah CPR itu dijalankan. Okey. Ni saya cuba tengok video ni, cuba faham, dan kita akan tengok kaedah yang betul untuk menjalankan CPR. Okey, dia akan tengok sekeliling selamat tak selamat. Yang kedua, dia panggil kawan tu. Okey, hei bangun. Okey dak ni? Okey dak. Okey, dia suruh kawan seorang lagi telefon 911. Kita 999 lah. Okey, seterusnya apa step dia? Cuba tengok. Okey, dengar pernafasan daripada hidung dan mulut. Jangan pegang apa-apa pada tubuh mangsa. Tengok dulu. Dengar dulu bunyi. Okey. Kalau dengar pernafasan, apa kita buat? Tekan pada dada. Masuk jari. Masuk jari tadi kan. Yang ni dia tak buat sebab mungkin dia punya tekanan dia boleh kuat macam tu. Dia akan terkira dalam tempoh seminit 120 ataupun 100 kali tekanan. Okey, yang terbaik letak jari lah. Silang jari tu. Tadi ada satu step dia tak dongakkan kan. Patutnya kita boleh dongak untuk dengar pernafasan juga. Okey, still lagi dengar. Tekan lagi. Masa ni tak perlu dah nak geli, nak tutup plastik ke apa kan. Ni patung dia tutup plastik sebab ramai sangat duk tiup sini. Kalau kita jumpa mangsa tak perlulah tetap plastik kan. Kita teruskan saja dengan kaedah membantu. Okey. Harap kamu boleh faham lah, no? Okey. Apa kepentingan CPR? Yang pertama, kaedah CPR ini dilakukan untuk memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Sebab waktu ni tekanan bila jantung tidak bergerak menyebabkan tekanan darah tu tidak beredar. Bila darah tak beredar, dia boleh melumpuhkan satu-satu sistem badan. No? Oksigen tak sampai ke seluruh badan menyebabkan dia kaku. Dia boleh koma lah. Okey. Dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa supaya dia boleh
bernafas. So darah dia dibekalkan dengan oksigen. Yang keduanya, kaedah tekanan dada dilakukan untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. Bila kita pam 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 tu, secara tidak langsung jantung dia pun akan didegupkan secara buatan. Okey, kaedah ini sangat penting untuk meneruskan aliran darah dalam badan mangsa, terutamanya bagi yang mengalami serangan jantung, menyebabkan degupan jantungnya terhenti sekaligus menyelamatkan nyawa mangsa. Okey, bila tekanan jantung tu tak bergerak. Bila tak bergerak, kita nak bantu dia, CPR ni lah kaedah terbaik untuk kecemasan, bantuan permulaan. Okey, hembusan mulut ke mulut pula nak supaya mangsa menerima udara oksigen ke dalam peparunya. Tekanan tadi dan oksigen akan diangkut ke otak dan seluruh tubuh mangsa. Okey. Kerosakan otak boleh berlaku jika oksigen tidak sampai ke otak dalam tempoh tertentu. Bila otak tak terima oksigen dalam tempoh yang lama, menyebabkan kita boleh jadi koma. Bila koma boleh menyebabkan sama ada kematian ataupun lumpuh. Okey. Itu kepentingan CPR. Tadi kita dah tengok kaedah CPR, kita dah tengok cara apa itu CPR, dan kita dah tengok macam mana nak guna CPR ni, keadaan-keadaan dia. So, tak perlu macam contoh tiba-tiba disebabkan situasi lain, tak perlu CPR sebenarnya. Tapi kalau dia ada beberapa keadaan yang menyebabkan CPR itu perlu, jantung dia berhenti, nadi dia berhenti, tidak bernafas, dan juga tak bagi respon, masa ni CPR diperlukan. Okey, boleh faham cakap tu, no? Untuk hari ni kita bincang pasal CPR sahaja. Okey, dan lagi saya akan bagi satu lagi video YouTube untuk kamu tengok demonstrasi CPR supaya membantu kamu memahami lagi kaedah untuk menjalankan CPR. Okey. Ada apa-apa pertanyaan boleh rujuk saya lagi, kita akan bincang. Kemudian soal jawab nanti kita akan dalam WhatsApp group nah. Okey. Insya-Allah saya harap kamu boleh memahami apa yang kita bincang ini. Dan sebarang kelemahan saya tu saya minta maaf, dan kita cuba buat yang terbaik untuk topik ini, sebab ini melibatkan nyawa manusia. Kalau kita belajar ini, insya-Allah kamu boleh bantu orang, bantu keluarga kamu dalam keadaan-keadaan tertentu. Okey, kalau kata tak boleh nak selamatkan orang luar pun, keluarga kita tiba-tiba lemah, tiba-tiba jatuh kena jantung dan sebagainya, kita ada cara untuk selamatkan sebelum nak sampai bantuan. Yalah, tengok tubuh hospital punya jauh kan, tiba-tiba tok kamu jatuh kena jantung apa. Sekurangnya kita dah tahu cara. Taklah teruk. Ni jerit-jerit saja tak tahu nak buat apa. Tak tahu. Nah, mati itu pasti, tapi kita ada kaedah ataupun cara untuk menyelamatkan nyawa dalam keadaan tertentu. Insya-Allah. Baik, saya setakat ini saja. Jumpa lagi untuk sesi PDPR yang akan datang. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.